merupakan musuh ketat Islam daripada kalangan musyrikin Mekah. Sebelum hijrah, Ubay bin Khalaf selalu berkata kepada Rasulullah SAW, saya memelihara seekor kuda yang diberi makanan yang cukup. Saya akan membunuh kamu dengan menunggangi kuda itu suatu hari nanti. Nabi SAW sekali pernah menjawab dan memberitahunya, InsyaAllah sayalah yang akan membunuh kamu. Dalam peperangan Uhud, dia berkeliaran di medan pertempuran mencari Rasulullah SAW sambil berkata, jika Muhammad terlepas pada hari ini, tiada keselamatan lagi bagiku. Lalu dia pun mara menghampiri Nabi SAW dengan niat untuk menyerang baginda SAW. Para sahabat radhiyallahu dari jauh lagi ingin menamatkan riwayat hidupnya, tetapi baginda SAW berkata, biarkan dia datang. Apabila dia telah hampir, baginda SAW mengambil lembing daripada salah seorang sahabat lalu membaling ke arahnya. Lembing itu terkena pada lehernya dan terguris sedikit. Dia terhoyong hayang lalu jatuh dari kudanya. Dia lari lintah pukang sehingga sampai kepada tenteranya sambil berteriak, demi Tuhan, Muhammad telah membunuh aku. Orang kafir cuba menenangkannya sambil berkata, itu cuma melicet saja, tidak usah dibimbangkan sangat. Namun dia berulang kali menjawab, Muhammad telah memberitahu kepadaku di Mekah bahawa dia akan membunuh aku. Demi Tuhan, jika dia meludahi aku pun nescaya aku mati. Dia katakan bahawa jeritannya seperti seekor lembu jantan. Abu Sufyan yang begitu bersemangat dalam peperangan itu telah mengejeknya. Kalau kamu begitu sekali menjerit hanya kerana luka yang sedikit, kata Ubay, tahukah kamu pukulan siapakah ini adalah pukulan Muhammad demi Lat dan Uzza, nama dua berhala yang masyhur. Kesakitan yang aku alami daripada luka ini begitu dahsyat. Sekiranya kesakitan ini dibahagikan kepada seluruh penduduk Hijaz, maka semuanya akan binasa. Sejak Muhammad berkata kepada aku di Mekah bahawa dia akan membunuh aku, aku sudah yakin bahawa aku tidak akan terlepas daripadanya. Setelah Muhammad berkata sedemikian, jika dia meludahi aku sahaja pun pasti aku akan mati. Dia mati semasa dalam perjalanan pulang sehari sebelum sampai ke Mekah. Kisah ini sepatutnya menjadi pengajaran bagi kita umat Islam. Seorang kafir yang sangat kuat kekufuran dan pengusuhannya terhadap Nabi SAW begitu yakin dengan ucapan Rasulullah SAW sehingga sedikit pun tidak ragu-ragu terhadap kematiannya sendiri. Sungguh pun kita mengakui kebenaran baginda SAW bahawa baginda SAW adalah seorang Rasul, mengakui kebenaran sabdaannya, mendakwa mencintainya. Namun banyak manakah nasihat baginda SAW yang telah kita ikuti dan sejauh manakah kita takut terhadap azab-azab yang telah diberitahu oleh baginda SAW. Ini adalah satu perkara yang perlu kita selidiki dalam diri kita masing-masing, dan lantaran itu tiada sesiapa pun yang boleh memperkatakan sesuatu tentang diri orang lain. Dalam kitab Az-Zawajir yang dikarang oleh Imam Ibn Hajar, Qarun juga disebut bersama dengan Fir'aun dan lain-lain. Beliau menulis bahawa mereka yang melengah-lengahkan solah akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama-sama dengan Fir'aun dan lain-lain, kerana alasan mereka melengah-lengahkan solah adalah sama seperti yang terdapat pada Fir'aun dan lain-lain. Sekiranya solah dilengahkan disebabkan oleh harta, maka akan dibangkitkan bersama Qarun. Jika disebabkan oleh pemerintahan dan kekuasaan, maka akan dibangkitkan bersama Fir'aun. Jika disebabkan oleh kedudukan sebagai menteri dan sebagainya, maka akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama Haman. Dan jika disebabkan oleh perniagaan, maka akan bersama dengan Ubay bin Khalaf. Apabila seseorang itu dibangkitkan bersama-sama mereka, maka pastilah dia akan mengalami berbagai-bagai jenis azab neraka yang amat pedih, sebagaimana yang disebut dalam banyak hadis. Namun lantaran iman yang dimiliki oleh seorang Islam, lambat laun mereka pasti akan dibebaskan daripada azab neraka. Manakala Fir'aun dan lain-lain akan kekal dalam neraka. Walau bagaimanapun, tempoh masa sebelum mereka dibebaskan daripada api neraka bukanlah suatu perkara yang main-main. Kemungkinan tempoh tersebut memakan masa beribu-ribu tahun lamanya. InsyaAllah baik kita dengar dapat amal dan sampai kan. Ya, ada satu.